Mohon tolong berikan panduan cara untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Selepas berada di dalam ajaran sesat belah-belah tahun seperti cara bertobat dan apakah kitab yang sesuai untuk pembacaan. Ya, kita apabila masuk ajaran sesat kau gapo dia, kita kena baiki ke gapo dia hak sesat kita tu. Baiki yang betul dengan ahli sunnah wal jamaah, belajar akidah yang betul, belajar buat ibadat dengan betul. Bertobat dengan Tuhan, berhenti daripada ajaran tu. Bereslah. Apa kau orang perempuan buat? Sudah. Eyelash extension. Gapo dia? Memanjangkan bulu mata guna rambut dari berbagai sumber. Tanam bulu mata. Tanam bulu mata biar jadi lebat lagu tu. Ya jangan lebat sangat nak buat nyapu siapa. Kau gapo dia? Tu hewak molek dah mata-mata ni kalau berat lah jadi mata utuh. Pasal tengok mata utuh ke mana? Nak buka pun payah nak. Allah, sekilo buka putih mata. Jadi buat sekodah. Apa hukum tanah dia? Gini, tanah dia. Kalulah bulu mata kita tu sangat tak menarik ataupun memalukan bulu mata kita macam tak ada sangat kau ataupun orang perasan tak comel ataupun tak boleh. Maka kita buat rawatan dah. Rawatan untuk membaiki ni bulu mata kita. Kita tanah kau guna hok molek tak apa. Tapi kalau hok molek dah nak tambah lagi nak suruh napa arak kau gapo dia nak apa arak maklum kau tak payah. Hukum dia haram mengubah kejadian asal tubuh kita. Seolah-olah tidak reda dengan pemberian Tuhan. Tapi kalau hok kita cacat kau gapo nak tanah tu tak apalah sebab atas nama rawatan. Tapi kalau hok molek dah tak payahlah haram hukum dia nah. Minta ijazah ya tarim wa ahlaha bagaimana cara beramal dan apalah kelebihan dia. Baca ya tarim wa ahlaha 100 kali sehari. Ya tarim wa ahlaha. Ya tarim maknanya kota Tarim. Ahlaha dan ahli penduduk kota Tarim. Maknanya kita tawasul dengan wali-wali yang berada di Tarim dan bandar Tarim itu sendiri. Berkat tanah dia, berkat tempat dia tu kita tawasul dengan dia untuk hajat-hajat lah. Ya tarim wa ahlaha. Adakah dikira berdosa jika kita tidak beramal dengan ilmu yang diperolehi? Ya, jika kita tidak ada keinginan langsung nak beramal. Seolah-olah kita tahu benda tu tapi tak usah beramal langsung lah. Bukan kata kita nak beramal. Kalau ada masa saya nak beramal, tapi buat masa ni tak ada, kalau lagu mana tu tak apa. Biar ada keinginan dulu. Bukan kata tahu tapi tak usah beramal langsung. Seolah-olah macam tak usah nak kelebihan tu. Sebab tu kita kena beramal walau sekali dalam hidup kita. Kita mengaji gapo-gapo pun kelebihan bab zikir bab gapo kita buat sekali saja dalam semua hidup supaya terlepas daripada tuntutan orang yang tidak beramal dengan ilmu. Boleh kodok kita bantu kutip dana untuk pondok tetapi pihak pondok tidak tahu boleh. Tetapi pitih tu jangan siapa pitih pun tidak diketahui oleh pihak pondok. Tu berat tu. Pitih kena ataslah. Kita nak buat kebaikan ni tak syarat orang tahu. Nak bantu pondok kau apa dia. Tetapi duit tu jangan buat pondok pun tak tahu juga. Saya tolong pun tak tahu, duit pun dia pun tak tahu juga. Lepas tu duk mana duit? Dengan saya lah. Tak boleh lagu tu. Tu bukan bantu lagu tu. Tu lipat panggil Adakah kalau kita kena melaporkan kerja yang kita buat di media sosial dengan niat untuk menunjukkan hasil kerja kemajuan dikira riak? Tak lah. Bapaknya kita misalnya ada buat laporan kerja misalnya datang melalui terpaksa kena tunjuk hasil kita. Biasalah, hal tu pembelajaran, maka bukan riak. Tidak ada riak. Benda kena bentai di hadapan orang ramai, tak jadi riak. Orang ambil PhD pun kena kecek depan orang ramai. Ambo mengajar kena kecek depan orang ramai. Kecek semata-mata kecek depan orang ramai jadi riak kau dok. Hal tu bak hati kita lah. Kalau kita riak, kalau tak riak lah. Tak menunjukkan orang tu kecek seorang tu jadi ikhlas, tak juga. Kalau kita semaya seorang, pun tak semestinya ikhlas. Semaya depan orang, tak semestinya. Jadi depan orang dengan belakang orang ni sama sahaja. Video pengajian kita secara offline ni semua 2 jam. Adakah kira beradak kalau saya dengar sejam pagi lepas tu sejam malam? Tak apa asal dengar ya. Dia kata kau kena dengar semua sekaligus kau ataupun tak beradak maknanya kita dengar separuh dulu.
Pas kita sibuk ada kerja malam pula kita dengan separuh. Tidak ada adat dah, tak apa, tak ada masalah apa. Adakah berdosa jika anak tidak bagi duit kepada ibu bapa? Dia tak syarat bagi duit. Kalau kita tak ada duit, nak bagi duit lagu mana? Yang penting kita buat baik kepada ibu bapa kita. Kadang-kadang kita bagi duit dah, tapi tak buat baik kepada ibu bapa kita. Tak pernah tanya khabar dia. Kita atas pitih 500 bulan, 500 bulan. Dia tu mati, kau kena Covid. Tak tanya khabar, tak gapo dia tanya, "Hey, kau mek nak pergi derak." Kau dak duit pitih saja. Pitih tak menunjukkan kebaikan juga. Hak tu hai suruh buat baik. Mu rasa baik benda ni, kalau mu rasa mu ayahmu suka dak kalau buat lagu ni. Sekalipun kita hanya bawa dia di atas basikal, gatih dia orang kampung naik basikal. Oh, mek kita minat nak naik basikal. Tak apa dah jadi baik. Daripada duk atas 1000 sebulan, tapi tak tanya khabar, tu tak dipanggil buat baik. Asal saja buat baik, tak semestinya atas duit. Apakah maksud istiqamah, Ustaz? Adakah maksud istiqamah ni kena buat tiap-tiap hari ataupun lagu mana? Misalnya 3 minggu sekali ke? Ya, istiqamah atas kita lah. Ada istiqamah sebulan sekali, ada istiqamah setahun sekali. Ada istiqamah setahun sekali macam rebel misalnya. Saya alhamdulillah 10 tahun dah saya istiqamah. Apa? Setahun sekali rebel. Nak buat tiap-tiap hari rebel boleh? Tak boleh lah, ibadat tu setahun sekali, jangan buat terbiak kata. Nak buat rebel tiap-tiap hari mana boleh? Dia ada masa dia. Maka ada ibadat boleh buat minggu, ada bulanan. Ikutlah terpulang kepada kita. Kalau kita tak istiqamah pun amalan tu dapat pahala. Jangan bimbang, jangan duk kejar istiqamah, kejar Tuhan. Jangan duduk penting kau istiqamah sangat, penting Tuhan dalam hati kita tu. Kalau kita duk istiqamah baca wirid tapi hati Tuhan tak ada, kita duduk dengan wirid kita. Kita duduk dengan rebel kita. Kita duduk dengan sedekah kita. Tuhan tak ada pada masa tu. Saya dengan sedekah saya. Sungguh dia buat sedekah, buat istiqamah. Tuhan tak ada masa ni, tak ada beri pedah. Kena Tuhan ada ketika kita buat ibadat tu terasa tu. Nak tu. Adakah dipanggil tidak beradab kalau kita letak telefon di atas kitab? Boleh ke tak? Gini. Hak moleknya jangan letak. Benda yang sama tarah macam kitab ping, boleh letak lah. Sebab dia alat-alat belajar belakang. Ping pun setengah orang tak benar letak di atas kitab kerana kitab lebih mulia daripada ping. Maka kalau kita letak benda tak comel lah atas kepala. Supaya kita ambil selipar tak atas kepala. Lagu mana perasaan? Betul tak lagu tu? Selipar ni orang letak kaki tiba-tiba letak atas kepala. Jadi tak comel lagu tu. Ping bukan martabat dia tinggi pada kitab. Kita letak lebih tinggi daripada kitab. Tak betul lalu. Kasut harga 800, orang pakai kaki. Piyo harga 2,500 kena letak atas kepala. Tak ada orang buku 2,500 bubuh kaki. Kasut muka 800 pakai atas kepala. Sudah tak ada apalah. Toleh je kena letak kaki. Maka sekalipun benda itu harga mahal, handset tu harga 4,000, kitab harga 2,500, tak boleh. Tu cara dia adab susunan dia. Dosa kodok adab dipanggil. Adab ni apa dia? Mengurangkan berkat dalam pengajian kita. Kalau kita jaga adab, semakin berkat ilmu yang kita boleh. Apa kelebihan berkat dalam ilmu? Kita boleh beramal jadi. Ilmu yang kita belajar jadi mudah untuk kita amalkan. Apa hukum pakai kontak lens tapi tak ada power? Kontak lens tak ada power, pakai untuk apa? Nak suruh tukar mata rima. Nak suruh nampak mata hijau, mata biru. Ya tengok orang putih ke mata biru, ya pun tekan mata biru. Patu mata hijau sebelah mata kucing, mata bewok sebelah mata macam-macam kalau ni. Ada mata tahu macam-macam. Apa hukum dia? Kalau benda itu tujuan dia nak menipu pandangan manusia. Yakni nak menarik perhatian, nampak comel kau dia nampak. Oh, masya-Allah. Nampak ya dia duduk di gua musanya. Mata hijau lah dia. Kali kacuk ke Afghanistan kau gapo dia nah. Nyoti pusat dosa lagu ni. Monggo kalau dia kelabu mata, dia pakai kontak lens ada power ganti cipin mata nah. Kontak lens pun ulama khilaf takut ada unsur penipuan. Padahal kawan tu cabut kontak lens tak nampak apa dah.
Jadi kita nampak macam dia tak pakai cermin mata. Nikoh apa? Tak nampak apa. Duk main. Tak nampak apa-apa, buta dah rupanya. Dekat-dekat dengan anak buta. Ada unsur penipuan. Kalau ada unsur penipuan lagu tu tak boleh hukum dia haram. Tapi kalau tak ada saja-sajalah nak pakai kontak lens saja-saja tak tahulah. Tu tak ada masalah lah. Betul kau kalau mandi basuh satu badan kita niat mandi sunat taubat. Kalau mandi tak basuh rambut tu kita niat mandi sunat. Tak tahulah apa dia maksud dia ni. Kalau mandi basuh satu badan ni kita niat mandi taubat, dan kita mandi tak basuh rambut ni kita niat mandi sunat. Pelik. Mandi ni kena rata ke air ke seluruh tubuh. Sama ada dia tu sunat ataupun fardu, itulah kaifiat dia. Kalau tak sampai seluruh tubuh, separuh tubuh saja, maka tak dipanggil mandi. Dapat fadilat? Tak dapatlah fadilat. Mandi sunat Jumaat, mandi hari raya, you kena perata tubuh supaya mandi wajib juga. Ustaz mohon ijazah untuk sampai ke Tarim dengan cepat. Beli tiket, naik segera, perih laju, insya-Allah cepat dapat. Ijazah apa dia tahu? Sebut ya Tarim wa ahlaha lah. Panggil Tarim supaya Tarim panggil kita. Gitu dah lah. Lagu mana tahu ijazah? Orang tua dulu baca Rabbi Yasir wala tu'asir ya Karim. Amal tak sampai setahun. Orang tua dulu nak pergi ke Mekah biasa. Amalan ni untuk orang pergi ke Mekah dulu. Kalau cita-cita nak pergi ke Mekah, ya Rabbi Yasir wala tu'asir ya Karim. Dengan niat nak pergi ke Mekah. InsyaAllah tahun tu juga dia akan pergi ke Mekah. Biasa amalan ni. Maka kalau kita nak pergi ke Tarim, baca Rabbi Yasir wala tu'asir ya Karim. Dengan niat nak pergi ke Tarim. InsyaAllah lah. Apa beza saka dengan khodar? Ramai perawat menggunakan khodar. Apa hukumnya? Apa beza saka dengan khodar? Saka ini adalah hatu yang diwarisi oleh ayah ataupun tok kepada cucu ataupun anak. Ada setengah perawat kata saka ni tidak wujud. Apabila seorang tu buat perjanjian dengan mana-mana hatu, dia dengan saja. Apabila dia mati, hatu tu tak ada. Lepas tu mari kena anak cucu dia tu, hatu lain 20. Jangan bukan hatu saka dia, hatu perjanjian dia tu tak ada dah. Ada kata lagu tu. Saka akan terputus dengan matinya tuan dia automatik. Ada kata tak, saka ni ada. Jadi perawat-perawat ni khilaf jugalah. Ada kata ada kata tak ada. Pertamanya kita nak kata saka, pertama kita tak kenal tok dia. Automatik apabila kita kata awak ada saka, kita tuduh tok dia ada main hatu jin. Kita tak kenal pun. Maka jangan cepat menuduh saka. Kerana jadi menyebabkan tuduh orang-orang tua kita. Khodar ni apa dia? Pendamping lah. Pendamping kepada diri kita. Sama ada jin ke, malaikat ke, muakkar ke, rohani ke, macam-macam lah. Ramai perawat menggunakan khodar. Dia mau tahu mana? Ramai perawat menggunakan khodar. Jangan ayat ni tak berapa comel ni. Ayat kata, saya tidak tahu perawat menggunakan khodar. Tak apa, saya tidak tahu tak apa. Jangan kata ramai perawat. Tahu mana? Betul ke tak perawat menggunakan khodar? Dan apa hukumnya? Khodar ni kalau khodar hak benda haram, hukum dia tak boleh lah. Pakai jin, pakai nak sembuh dia, hukum dia haram. Kadang-kadang boleh membawa kepada kufur. Ayat Quran pernah tegur seorang lelaki yang meminta perlindungan daripada jin lelaki, maka bertambahlah kesesatan kedua-duanya. Bukan jadi syirik, tetapi kita bimbang jin tu akan menyesatkan lelaki itu. Jadi haram hukum dia. Soh kalau kita solat dalam keadaan gelap. Soh tak ada masalah apa. Yang penting cukup syarat. Jangan maya dalam gelap, seluar pun tak pakai, baju pun tak pakai, ngadak ke arah matahari naik. Tu memang tak sah lah. Tapi kalau cukup syarat, tak syarat dia. Cuma afdalnya semaya dalam cerah. Kerana nak tengok tempat sujud. Afdalnya lagu tu. Serba Abi Omar berapa hasta? Kenapa saya tengok besar semacam? Dan banyak lilitan daripada ustaz. Serba Abi Omar ni kita tak tahulah. Tetapi setahu ambo 13 hasta dia. Dia pakai 13 hasta. Serba dia pesan kepada murid dia. Kalau orang mula-mula belajar, serba ni pakai kecil saja 3 lilit teh. So 2 3. Ni 3 lilit.
Ni bagi orang yang mula-mula belajar agama pakai serba 3 lilit. Apabila jadi ustaz boleh 7 lilit teh. So 2 3 7. Apabila jadi Grand Master of Power Rangers, jadi terlalu bisa atas muka dunia, jangan lebih daripada 9 lilit teh, 10 lilit teh, 9. Kita kira biasa dia 9. Habis Omar ni 9 lilit teh dia. Mungkinlah besar kain dia kau jadi nampak besar. Tu dia lah. Tidak menjadi panduan khah bagi bab serba lagu tu. Guru dia Habib Abdullah bin Syihab 22 lilit teh. Adakah serba besar tu tak menunjukkan ikhlas? Tak. Serba kecil tu ikhlas tak? Serba kecil dan serba besar tak menunjukkan ikhlas. Bahkan orang dulu sengeling pakai serba besar nak menunjukkan nak beramalnya dengan serba. Kau besar pahala. Nak suruh pahala besar. Bahkan Maulana dulu kalau mengaji 1 lilit teh 1 kitab. Kalau mengaji 100 putih kitab, tengok lilit teh dia. 100 lilit. Apabila 100 lilit, serba jadi besar. Ya kecil kain dia. Sehingga ke suhu dalam ibarat-ibarat, kalau Maulana, kalau dia semaya subuh di mihrab ni, apabila dia jenera, semaya ngatuk sangat jenera, tak setuh bahu dia. Serba besar mana tahu? Kalau dia jenera tu kip gini ni serba, setuh serba dulu. Besar setara mana tak tahu. Kita bukan pakai serba, pakai kapek. Tanya soalan tak boleh jawab. Ni masalah sekali ni. Gitulah tu hasta dia. Dalam kitab sebut bab serba ni, Ibnu Hajar sebut 7 hasta. Imam Nawawi kata Rasulullah ada 2 serba pendek ni hasta, serba panjang 12 hasta. Katanya Imam At-Tabari tak silap Rasulullah serba dia 18 hasta. Tu ukuran sunat bagi serba. 7 paling sikit-sikit 7 12 18. Pas kita pakai serba kecil ni tak tahu. Tak ada dalam hasta kita. Saya nak tanya, boleh tak Datuk sebelah ibu saya menjadi wali pernikahan si perempuan? Oh, tak boleh ni. Kita pening ni, bab gini. Boleh tak Datuk sebelah ibu saya menjadi wali pernikahan si perempuan setelah si bapa tidak mahu menjadi walinya, dan Datuk sebelah bapa telah meninggal. Oh, minta maaf, pening dah ni hamba ni. Gapo dia ni? Tak tahu nak main sebelah lagu ni, tak boleh makan. Ya sebelah ni ikan, boleh makan ikan sebelah tu. Dia panggil ikan Nabi Musa. Tak faham ni ibarat dia, kita tak faham, kita tak boleh jawab dah. Bolehkah saya sekeluarga solat berjemaah tapi tak mengikut susunan saf yang betul disebabkan rumah terlalu kecil? Boleh, tak ada masalah apa. Susunan saf ini jika tempat itu luas, maka boleh susunan saf. Tapi kalau tempat kecil, hak ni jadi tindai, hak ni jadi 2, jadi 3, hak ni tak apa, tak ada masalah. Dan dapat pahala sah. Ya, dapat pahala sah kerana kawasan tak mengizinkan. Asalnya benda makruh itu kalau buat dengan hajah ataupun ada uzur dia, maka ternafi makruh dia. Pandangan ustaz tentang darurat, kita dalam darurat kau ni. Dalam darurat dia merasa. Kita dah ni payah supaya jamin Jepun. Mana? Rasa boleh pergi dekat kata lagi dah, tidak darurat lah mana lagi dah. Tidak darurat lah mana lagi lah. Maksud gitulah. Salah tu guru nak tanya, apa Allah Ta'ala baik sangat masih cara kok kita walaupun kita tak dengar kata la haula wala quwata illa billah. Molek lah. Demo nak dak Tuhan hok tak molek. Tuhan hok molek kita dah. Tuhan hok baik hok cara kita lah kita naknya. Apapun kata gitunya, molek lah patutnya. Terima kasihlah Tuhan. Kerana kita jahat setara mana Tuhan duk makan lagi, duk minum lagi, duk harta, duk tak buat kita seteruk, tak buat jadi kita jadi gila. Alhamdulillah lah. Tak suruh tanyalah, apa Tuhan mu baik hati sangat apa? Ya Tuhan tak ada hati. Tuhan antara sifat dia Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf. Al-Afu, pemaaf, pengampun, penyayang. Allah. Sebut hak tu pun kita rasa lega dah. Apa hukum kita sentiasa mengelak daripada jadi imam? Kerana kita tak tahu ada yang lebih layak daripada kita untuk imam solat. Tak apa mengelak jadi tu imam, tak apa. Jangan kita tu imam dah, mengelak juga jadi imam. Gaji ambil tapi elok semacam.
Tok Bila semacam Tok Imam. Gaji Tok Imam ambil, jangan ngelok lagu tu, tu tanggungjawab pula. Tetapi kalau kita bukan tugas Tok Imam pun, kita ngelok Tok Imam, tak apa, tak ada masalah apa. Nah. Kalau kita dengar live habis tapi kita tak faham bahasa Arab, apa yang perlu kita buat? Sudah, nak ke mana lah. Cari hok terjemuh lah, biar dengar faham moleknya. Nah, tapi kita tengok tak apa dah. Orang baik ni kita tengok tak apa dah. Minta ya Allah ya Tuhanku. Nah, beri kebaikan, beri manfaat daripada aku dengar. Yo kecek kau biar aku tak faham pun. Kadang-kadang bahasa tak perlu benda yang kita faham. Ada orang kecek dengan kita bahasa Kelantan supaya tolong, fasih, tapi kita tak dengar pun. Kita tak hargai pun perkataan itu. Kadang-kadang bahasa tak faham. Oh, tapi kita sangat hargai. Tu nyanyi lagu Nustai, seko-seko duk nyanyi. Boli coria, bori ganggaga. Nah, macam-macam. Ingat gapo dia kecek, tak tahu dia jual gajah putih pun tak tahu. Tapi kita duk mengapa, oh sangat suka dengan perkataan yang kita tidak faham. Maka faham dengan tidak faham sebenarnya ada orang tu yang tak penting. Perkataan yang penting tak tahu kita minta ya Allah Tuhanku ada manfaat kita dengar suara dia ke apa dah. Berapa banyak suara yang tidak difahami dirasa enak di telinga kita, berapa banyak bahasa yang kita fahami rasa tidak menarik di telinga kita. Nah. Kalau orang ada minat kat tengok. Dengar gitu pun tak apa dah. Supaya kita tengoklah. Orang dengar bayar. Bayar tabligh kan. Maulana Gonggohi, Maulana Goni dengar. Amir Sab dia apa dia kecek. Tak faham apa pun dia ada hinguk gitu. Ho, jangan. Tak tahu dia masuk zuk dia, hak penting zuk dia. Apa pandangnya Ustaz Al-Quran dijadikan bagi hantaran? Terima kasih. Boleh, tak ada masalah apa. Cuma hantaran ini ada bentuk penghinaan ke tak? Kita wi Al-Quran kepada orang sebagai hadiah. Hina tak lagu ni? Lalu ni kena tanya. Perbuatan lagu tu hina tak? Kalau perbuatan tu hina tak boleh. Jangan buat benda-benda yang nampak macam hina Al-Quran. Tapi kalau kita buku comel apa semua, beri hadiah kepada isteri kita, nampak tak hina. Maknanya boleh. Tak ada buku ni harus, tak ada masalah apa. Masuk kedatangan Dajjal. Adakah Al-Quran ada lagi? Bila Al-Quran diangkat ke langit, ke arah mana hamba tahu? Nombor tanya hamba pelan-pelan. Manalah hamba tahu, cuma Al-Quran ada riwayat kata apabila akhir zaman tu akan angkat Al-Quran daripada mushaf. Ada kata maksud angkat Al-Quran daripada mushaf, yakni amalan-amalan dari Al-Quran tak ada langsung. Tulisan saja ada mata-mata. Maka orang yang menghayati Al-Quran tidak wujud dah atas masa tu muka dunia, hanya ada tulisan tersimpan dalam Al-Quran mushaf-mushaf saja, maka tak memberi kesan apa-apa. Yang memberi kesannya adalah orang yang mengamalkan Al-Quran itu. Hak tu tak ada pada akhir zaman. Ada kata tak Al-Quran akan jadi kosong. Lepas tu adalah cerita. Saya buka Quran, Allah Quran ni kosong. Wah, jerit. Macam-macam lah ni kan mimpi. Nampak pengalaman pelik. Jadi lagu tu jadi pula. Kalau kita kata Al-Quran ni kosong, tengok lepas ni ada cetak Quran kosong lepas ni. Wak berlakon pula, sedih habis orang. Sebutir kapung ketah. Saya hamba minta tolong tanya. Dia maya isu awal. Dia nak bangun subuh. Tapi dia ambil keputusan untuk tidur. Dan bangun seawal 5 pagi. Lepas tu maya isu. Buat solat sunat. Kok lain. Boleh kok amal gini Ustaz? Oh. Gini. Maya isu dia pelewak nak maya sekali dengan subuh. Dia kata kalau hamba semaya isu, hamba tidur lepas subuh. Jadi kalau maya isu, hamba akan bangun untuk maya isu, lepas tu hamba maya subuh. Oh, pelik sungguh. Nampak, dia tak takut tinggal subuh, dia takut tinggal isu. Pelik sungguh. Oh, pelik. Takut lepas maya isu. Sebab tu dia pelewak maya isu tu, jadi dia boleh bangun. Buatlah guana-guana, yang penting asal kita semaya dalam waktu dia. Isu dalam waktu dia, sekalipun lewat, tidak afdal lah. Afdalnya, jangan lewat. Kalau air campur dengan sesuatu benda, lepas tu hanya bau je berubah. Boleh kau ambil wuduk? Tak boleh. Air campur dengan minyak mata, kau apa dia, menyebabkan air tu jadi wangi, kau apa dia, maka air tu berubah. Ya berubah ni salah satu. Bau, rasa ataupun warna. Berubah salah satu ataupun berubah tiga-tiga, maka tak boleh. Tak lewat ambil semaya. Air tu bukan lagi air mutlak. Bila tiba masuk akhir zaman. Cerita akhir zaman saja ni.
Dan masih ada ibu bapa. Adakah kita perlu berperai dan cukup meneruskan perkhidmat ibu bapa? Oh, mana so? Nak perai kau ibu bapa? Oh, sopo benda tu berlaku dah lah ni. Sopo dah mau nak perai dah, nak tinggal mak apa dah. Tak usah duk fikirlah. Ihtimal kata mati berlaku, kita pun mati dah. Oh, ya gitu. Nah, tak payah ihtimal benda-benda hok. Jangan mengihtimal. Jangan kita khoya-khoya, angin-angin benda hok jangan buat masalah. Kalau berlaku persimbungan, kalau berlaku krisis, kalau jangan. Kita ihtimal kata kita mati dalam Islam, hamba mengaji lepas fardu ain. Hak tu dulu mikir. Tak usah duk mikir pak jauh-jauh lah. Katanya the Joker, tahu Joker? Joker cerita jahat tu dah. Dia kata overthinking ni panggil. Mikir lebih-lebih akan membunuh kill your happiness. Akan membunuh kebahagiaanmu kata. Mun dosa nak bahagia, mu tak usah duk mikir lebih-lebih sangat kata. Jangan duk mikir lebih, ia akan memusnahkan kehidupan kebahagiaanmu. Mikirlah ni kita lepas dah fardu ain, kita ada ibu bapa khidmatlah. Tak usah duk fikirlah lepas ni dah ajar mari, tak usah duk mikirlah tu tak apa rezeki kalau jumpa, tak jumpa. Saya nak tanya bagaimana dengan orang yang solat berambut panjang. Bila nak sujud rambut menghalai dahi kena tempat sujud. Jadi sebelum sampai tempat sujud saya selok rambut supaya dahi saya kena tempat sujud. Adakah benda ini dikira pergerakan? Dan bagaimana bila setiap hendak sujud kita kena selok rambut gitu. Beruk lagu ni. Gini. Sikit ya deh. Kira sikit ya. Dimaafkan lagi. Jangan nak kau ni 15 kali buat gini. Tu batal lah semaya dia. Sebab tu kena pakai piyuh. Pakai piyuh mudah. Apa hukum tak sibui susu ibu kau anak? Saja-saja. Tak siwi. Janganlah hukum dia wajib kena wi susu. Susu pertama tu milik anak. Susu yang pertama milik anak. Mula-mula lahir kena wi nyusu dulu. Hak tu milik anak. Kita tak sibui pun lepas pada ni. Lepas wi nyusu mula-mula, hak kedua, ketiga tu milik ibu. Maknanya kalau nak nyusu, boleh kita minta ngupah. Amba malah nyusu. Anak kita. Apa? Anak abang ni. Lepas tu lah ke mana? Nak upah. Hak pertama tak boleh upah sebab dia milik anak. Hak mula-mula sekali tu. Anak kena susu ibu juga. Hak kedua, barulah boleh minta bayaran. Hak pertama tak boleh minta bayaran sebab dia milik anak. Jadi hak kepas kedua pada malah nyusu ibu lagu tu, nama dianjurkan supaya suami tu nikah hak nombor lain pula, wi susu hak lain. Nampak dah anak kita demo tak sewi susu, nampak telajak dah demo ni. Jadi hamba cari ibu lain lah. Gitu mudah. Kecek mudah. Lepas tu tiba-tiba menyusu habis semua orang. Nampak? Semangat naik seh Rabbana. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.